Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Tuan Eng, Saudara Mas Abu dan rakan-rakan, saya hari ini kita panggil sidang media akan menyentuhkan soal Melaka. Tetapi sebelum itu, secara menyeluruhnya kita telah suarakan kegelisahan dan bantahan kita tentang proses pilihan raya berikutan pembubaran oleh TYT. Itu tak sepatutnya berlaku, dan bila berlaku maka timbullah bencana, cara kaedah SOP dan kebimbangan kita tentang bahaya keselamatan rakyat Melaka. Sebab itu kita, walaupun kita sangat kecewa dengan peraturan-peraturan ini, kita terpaksa mengarahkan seluruh jentera kita. Saya bincang dengan pimpinan DAP, pimpinan Amanah dan Keadilan untuk mematuhi SOP yang ketat kerana risiko kepada rakyat dan kemungkinan melonjaknya angka positif COVID-19. Jadi walaupun kita bantah, kita tak ada pilihan tapi untuk mematuhi peraturan yang ketat. Sebab itulah umpamanya sidang media pun kita buat di sini, buat di Melaka, dan beberapa pelancaran yang kita rancang telah kita batalkan. Jadi ini saya ingat yang perkara yang harus jelaskan dulu, kalau nak tambah sikit. Ya, terima kasih Datuk Seri. I think saya ingin semua pun kami ada pandangan tentang itu SOP yang dijalankan dalam keadaan pilihan raya yang tidak mengizinkan pengundi berdepan dengan itu calon-calon supaya mereka boleh buat pilihan yang bernas and informed decision, bernas berdasarkan maklumat yang mereka terima. Tapi saya sungguh pun ada pandangan bahawa SPR ataupun pihak kerajaan tidak harus membuat sebarang peraturan tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan semua parti politik. Tapi memandangkan mereka telah melaksanakan SOP sedemikian. Saya sungguh pun saya ada pandangan sendiri, tapi saya bersetuju dengan Datuk Seri Anwar. Sekiranya nak laksanakan itu SOP, biar dilaksanakan tanpa separuh jalan. Iaitu kalau nak buat sampai habis. Ataupun kalau nak longgar ikut fasa 4 sampai habis. Jangan buat separuh-separuh. Kalau tidak, saya rasa ini akan membawa kemudaratan yang lebih besar lagi. So di sini saya harap bahawa tidak ada mana-mana pihak cuba mempengaruhi apa yang telah pun diputuskan. Kita ada pandangan sendiri. Terlebih dahulu seperti yang saya sebut tadi, harus dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak semua parti pembangkang. Jangan hanya buat dengan sendiri saja. Tapi sekiranya nak buat, naklah dilaksanakan, kau kuasakan secara total, iaitu jangan separuh-separuh. Kalau nak laksanakan secara total demi menjaga keselamatan seperti yang Datuk Seri Anwar sebut, buat macam itu. Tapi sekiranya rasa selamat dan nak ikut fasa 4, buatlah ikut fasa 4. Janganlah buat separuh-separuh untuk mementingkan pihak tertentu. Itu saya rasa tidak munasabah. Itulah sebabnya kita dengar banyak ura-ura. Mereka akan buat sesuatu dengan sendiri lagi tanpa rundingan dengan parti politik. Ini sekali lagi menunjukkan bahawa ada kuasa yang mempengaruhi itu perjalanan pilihan raya oleh SPR. Dan sekali lagi pertikaikan kebebasan, independence, neutrality, keadilan yang dibuat oleh SPR sama ada boleh menjalankan pilihan raya secara berkecuali tanpa memihak kepada sesiapa. So itulah pandangan kami dalam PH seperti yang disebut oleh Datuk Seri Anwar tadi. Semua pihak media pun faham bahawa pilihan raya ini pilihan raya yang dipaksakan. Bila kami PH hilang majoriti di Johor, di Perak, di Kedah, di Melaka, bertukar kerajaan. Tetapi bila mereka hilang majoriti,
berlaku pembubaran dan pilihan raya yang dipaksakan. Kemudian pula pilihan raya pula dalam bentuk baru yang disebut oleh Datuk Seri Anwar dan Yang Berhormat Lim Guan Eng tadi, yang kita pun tak tahu lagi ke arah mana. Di antaranya disebut menggunakan media yang ada, TV, radio. Kita tidak tahu, dia datang daripada bukan SPR yang memberi pandangan itu. Sebab itulah kita masih menanti dan berada dalam keadaan ragu corak mana pilihan raya nak dibuat. Kalau nak buat, ikut pasal 4, saya setuju dengan Lim Guan Eng. Kalau tidak, kalau peraturan, kita buat secara peraturan. Tapi biarlah jelas penerangan itu naklah diberi oleh pihak SPR. Kalau tidak, kita berada dalam keadaan bentuk meraba. Itu terima kasih. Baik, yang kedua soal keputusan kita, alhamdulillah PH telah bermesyuarat, Majlis Presiden dan pimpinan ada bincang tentang logo parti dan pelbagai pandangan, dan kita hormat pandangan-pandangan dari semua pimpinan ketiga-tiga parti termasuk APCO juga. Tetapi keputusan kita untuk negeri Melaka ini, ya, sebagai satu test, satu ujian permulaan, kita sebulat suara bersetuju untuk menggunakan logo Pakatan Harapan. Jadi kita seluruh kekuatan PH, DAP Amanah dan Keadilan akan hanya menonjolkan logo Pakatan Harapan. Jadi kita berjuang atas satu logo, satu pendirian dan satu manifesto bagi peringkat negeri. Okey, add on logo. Tentu saya menyokong apa yang disebut tadi oleh Datuk Seri Anwar bahawa kita akan gunakan logo Pakatan Harapan, dan so saya rasa itu tak jadi. Mat sokong kan, Mat? Saya setuju dah. Kalau pengurusi Pakatan Harapan dah cakap, takkan nak bantah lagi. Kita setuju. Baik. Okay. Dan kita juga bincang soal pembagian kursi. Pembagian kursi ini juga seperti mana sudah tahu dalam amalan politik bersama parti-parti ini, satu proses yang panjang, ya, dari peringkat DUN ke peringkat negeri, dan negeri diberikan laluan yang panjang untuk berbahas, untuk memutamatkan. Selepas itu barulah dikemukakan kepada jawatan khas yang mewakili pimpinan parti. Jawatan kuasa itu berunding, umpamanya ke dalam PH untuk Melaka itu Salahuddin Amanah, Saudara Anthony Loke dari DAP dan Saudara Saifuddin Nasution dari Keadilan yang bersama dengan beberapa rakan lain. Setelah itu baru diangkat kepada Majlis Presiden, dan kita telah memutuskan untuk menyelesaikan dan memutamatkan. Jadi setakat ini keputusan kita adalah jumlahnya, iaitu DAP kekal 8, Amanah 9 dan Keadilan 11. Dan kita juga bincang jangka panjangnya, sebab di dalam pembahagian parlimen untuk Melaka kita dah juga putuskan Keadilan kekal 2 dan Amanah kekal 2 yang dipertandingkan dulu, dan DAP akan tambah Alor Gajah kerana ini kawasan yang tradisional yang ditandingi oleh DAP sejak awal, tetapi didesak oleh Bersatu dalam pilihan raya yang lalu, maka Alor Gajah diserah kepada Bersatu. Jadi kursi ini akan kembali kepada DAP. Jadi untuk Melaka, satu permulaan yang sangat baik. Kita dah putuskan Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen. Okey. Ketua Audit Negara. Ada yang kita sambung sikit satu dua hal lain. Soal belanjawan ni sebelum
Ketua Audit Laporan Ketua Negara, saya minta Saudara Guan Eng, belanjawan ini ya, kita akan dengar petang ini. Dan memang saya dah sebut, memang 13 mesyuarat, 13 kali mesyuarat. Ini tak termasuk yang Saudara Guan Eng berjumpa pengurus-pengurus bank, saya juga berjumpa untuk mentamatkan soal moratorium bank. Yang kita amat prihatinkan ialah juga ini off budget expenditure and off budget agencies. Ya. Dan ini tentu merupakan suatu pendirian PH yang keras dan kita telah mengarahkan ahli-ahli parlimen kita untuk bangun keras menentang cara dan kaedah kelulusan tender dan projek yang tidak telus, terutama seperti 5G 11 bilion walaupun Menteri Umum 15 bilion, dan kemudian proses yang kita pertikai sebagai contoh ya, dan beberapa keraguan tentang kedudukan lapangan terbang Subang yang kita tidak mau disorok kerana ini off budget. Kadang-kadang rakyat tidak tahu, dia yang akan agak terpengaruh dengan hanya satu dua pengumuman kecil untuk memberikan kebaikan kepada rakyat, tetapi yang off budget itu tidak dimaklumkan. Ini saya nak cuma beritahu kerana nanti orang kata sebab apa kita akan ambil pendekatan yang agak keras terhadap itu. Berikutnya Saudara Guan Eng akan menyentuh tentang laporan Ketua Audit Negara yang juga menggemparkan kerana pelanggaran prinsip-prinsip kewangan. Terima kasih. Saya rasa di sini apa yang kita lihat dalam laporan Ketua Audit Negara ialah ada 522 juta ringgit hutang telah pun dimaafkan yang melibatkan institusi kewangan yang besar. So itu sesuatu perkara yang kita tentu hendak soal siasat dan periksa. Saya percaya PAC pun akan mendalami perkara ini. Selain daripada kerugian sebanyak 600 lebih yang telah pun dinyatakan oleh PAC. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, semua yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara nampaknya menjadi lebih teruk berbanding dengan zaman Pakatan Harapan. So macam kita lihat 2020 adalah tahun pertama di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak ada kebaikan langsung, tidak ada kemajuan langsung. Itu sesuatu perkara yang membimbangkan kerana memberikan gambaran bahawa keadaan menjadi lebih teruk dan tidak ada komitmen ke atas accountability dan juga ketulusan. Dan bila tidak ada accountability dan ketulusan, tentulah semua itu kriteria dan juga SOP kewangan nampaknya telah dibelakangkan. Dan itu sesuatu yang amat membimbangkan. Tentu kita akan mendalaminya dengan lebih teliti apabila kita itu memeriksa laporan Ketua Audit Negara. Tapi setakat ini kita boleh lihat keadaan kewangan sekarang kita sudah agak mencabar, dalam keadaan mencabar. Tapi dalam keadaan di mana kita lihat pembaziran, kita lihat wang yang perbelanjaan yang tidak terkawal, itu sesuatu yang tak boleh diterima langsung. Apabila tak cukup wang pula dibazirkan sedemikian. Saya rasa itu haruslah menjadi satu usaha untuk menjimatkan wang supaya ia dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukannya. Dan juga dalam keadaan kekangan kewangan, tentu itu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan segera. So dalam aspek ini tentu kita akan meneliti dan menerusi PAC juga yang telah menjalankan tugas dengan begitu baik sekali. Kita harap akan lihat kemajuan, tetapi akhirnya ialah tertakluk kepada political will. Tentu KSN akan buat kenyataan tentang usaha-usaha yang akan dijalankan, tetapi kita lihat ni berulang-ulang lagi. Semasa kita menjadi kerajaan, kita ada beberapa tindakan yang kita telah pun cadangkan, termasuk tentulah memindah sistem berakaunan daripada tunai kepada accrual, sistem pengakruan, so from cash to accrual basis. So itulah di antara, dan juga bahawa ada satu akta berkaitan dengan perbelanjaan
perolehan kerajaan. So itu adalah beberapa langkah-langkah yang masih belum diambil lagi dan seharusnya dijalankan dengan lebih baik. Tapi perkara pokoknya ialah masih ini. Kalau kita nak suntik profesionalisme dan juga kepakaran dalam pentadbiran kerajaan, tolonglah janganlah lantik ahli-ahli politik untuk memimpin JRC. Baru-baru ini itu seorang ahli parlimen Larry Seng pun dilantik menjadi pengerusi sebuah JRC. Janganlah lantik ahli politik menjadi itu pengerusi itu JRC. Barulah kita ada keyakinan bahawa wang dan khazanah negara akan diuruskan dengan baik, bukanlah oleh kerana unsur-unsur politik. Terima kasih. Saya nak sebut di sini, selalunya penyelewengan kita tahu bila laporan audit. Laporan audit ini laporan perbuatan yang telah berlalu. Kita mahu bahawa mesti mencegah penyelewengan sebelum berlaku. Sebab itu Menteri Keuangan dan Perdana Menteri mesti ada iktidam yang kuat untuk memerangi rasuah ini. Sebab itu kita masa sebelum jatuh kerajaan PH dulu, kita telah berusaha untuk menempatkan pegawai-pegawai SPRM di setiap kementerian, di pejabat menteri supaya dapat dikawal awal. Macam sekarang kita tahu penyelewengan dalam MINDEF dekat 1 bilion dibelanjakan tidak kena mengena dengan membina kapal. Kita tahu dah jadi bahan sejarah. Begitulah juga helikopter tak sampai. Ia jadi bahan sejarah. Jadi laporan audit ini mendedahkan penyelewengan yang lalu. Kerajaan mesti berazam daripada awal menyediakan satu pasukan supaya penyelewengan tidak berlaku ataupun dapat dikawal semaksimal mungkin. Laporan audit, penyelewengan, kemudian kerajaan nak bertindak atau tidak, laporan itu peristiwa yang telah berlalu. Keazaman mesti ada di bawah kerajaan yang ada ini untuk memerangi rasuah, bukan mendedahkan rasuah yang telah berlalu. Terima kasih. Okey, demikian. Terima kasih banyak. Tak ada soalan. Okey, terima kasih ya. Pasal yang marah jemaah tak ada soalan. Boleh. Ya. Slow ayo. Apa dia berkata? Muda akan tani jika yang masa atas tiket. Itu ada perbincangan mesti diteruskan. Masih dalam berbincang. Masih berbincang. Macam mana keputusan? Ya sekarang ni kita minta kita nak umumkan Saudara Adli mengetuai KPH. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih.